Dalam bilik solek yang sunyi di TV3, tangan Ogi Ahmad Daud terketar-ketar ketika beliau meletakkan telepon bimbitnya. Skrin masih memaparkan mesej yang tidak pernah ingin dibacanya. Mesej itu pendek, ringkas, tetapi cukup untuk memecahkan seluruh dunia yang selama ini beliau pertahankan. Sebuah gambar, sebaris ayat, dan nama seorang wanita yang beliau tidak pernah kenal, tetapi tiba-tiba menjadi mimpi ngeri yang datang tanpa diundang. Dalam detik itu, bunyi penghawa dingin di siling terasa seperti ribut, hela nafas sendiri terasa berat, dan masa seolah-olah berhenti tepat pada saat kebenaran mula menyelinap, perlahan tetapi tajam, masuk ke dalam hati seorang istri yang tidak pernah bersedia untuk melihat dunianya retak. Ogi memejam mata sebentar, cuba menelan rasa sakit yang menggigit dari dada hingga ke tengkuk. Baru semalam beliau masih tersenyum di ruang tamu rumah, bercerita tentang jadwal penggambaran, tentang anak-anak, tentang perancangan kecil yang beliau fikir akan menjadi pengikat bahagia. Namun hari ini, semuanya runtuh hanya dengan satu image suaminya berdiri terlalu hampir, dengan seorang wanita yang jauh lebih muda, dalam suasana yang tidak sepatutnya wujud bagi seorang lelaki yang pernah berjanji setia di hadapan keluarga dan Tuhan. Di bilik itu, Ogi merasakan dinding seakan bergerak menghimpitnya. Cahaya lampu yang sebelum ini terasa hangat, kini menjadi silau yang menyakitkan mata. Beliau memandang cermin, melihat wajah yang cuba kekal tenang, tetapi mata merahnya tidak mampu berbohong. Dalam hati, suara-suara kecil mula bertanya, "Sejak bila? Kenapa?" Dan yang paling menyakitkan, adakah semua ini pernah bahagia, atau semuanya hanya lakonan yang beliau sendiri terperangkap di dalamnya? Dalam dunia hiburan yang penuh glamour, Ogi sudah lama tahu bahwa gosip bukan musuh sebenarnya. Yang menakutkan adalah kebenaran yang bersembunyi di balik gosip itu. Dan kali ini, ia bukan sekadar desas-desus yang datang dari netizen atau portal hiburan. Ia datang terus ke tangan beliau, melalui seseorang yang berani mengaku telah terlalu lama menyimpan perkara ini. Buktinya jelas, gambar, lokasi, masa, dan rentetan mesej mesra antara suaminya dan wanita itu. Tiada ruang untuk menafikan. Tiada alasan yang mampu menyelamatkan. Ogi menarik nafas panjang, tetapi nafas itu pecah di tengah jalan. Ada sesuatu yang melukakan lebih dalam daripada sekadar pengkhianatan. Ia adalah kesedaran bahawa selama ini beliau sedang mempertahankan sebuah rumah tangga yang mungkin hanya tinggal rangka. Beliau mengenang kembali malam-malam sunyi di mana suaminya pulang lewat, alasan yang semakin lama semakin hambar, panggilan yang tidak dijawab, dan senyuman kosong yang tiba-tiba menggantikan kehangatan dulu. Semua petanda yang sebelum ini beliau anggap sebagai keletihan atau tekanan kerja, kini bersatu menjadi satu gambaran yang terlalu jelas untuk dinafikan lagi. Namun apa yang benar-benar membuat bangsa Malaysia terkejut bukan sekadar pengkhianatan itu, tetapi keberanian Ogi untuk mendedahkannya. Beliau berdiri di hadapan kamera, wajahnya pucat tetapi tegas, suara bergetar tetapi tidak patah, dan berkata dengan nada yang membuat seluruh negara terdiam. "Saya tidak sangka, suami saya ada orang ketiga, dan saya tidak akan lagi berdiam diri." Kata-katanya tersebar sekelip mata. Media sosial meletup. Portal berita berbaris menerbitkan tajuk utama. Para selebriti terpaku. Para peminat tidak percaya. Nama Ogi, yang selama ini dikaitkan dengan karisma dan ketegasannya sebagai penggiat seni legenda Malaysia, kini memasuki gelombang baharu, gelombang yang penuh luka, keberanian, dan kebenaran yang tidak semua wanita seusianya berani angkat sebagai panji. Di balik pengakuan itu, ada kisah yang lebih sunyi, kisah seorang wanita yang cuba bertahan dalam perkahwinan yang semakin rapuh. Ogi teringat bagaimana beliau pernah cuba menyelamatkan hubungan itu. Perbincangan panjang, air mata yang jatuh tanpa sedar,
dan doa yang tidak pernah putus dalam sujud malamnya. Namun semua usaha itu akhirnya seperti menumbuk angin, kerana di suatu tempat, suaminya sudah memberikan sebahagian hatinya kepada orang lain. Dan semakin beliau membaca message demi message, semakin beliau menyedari bahawa ini bukan sekadar kesalahan kecil atau salah faham yang boleh dipadamkan dengan maaf. Ini adalah pengkhianatan yang berakar, yang telah berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun tumbuh di belakangnya. Ogi memandang sekali lagi cermin di hadapannya. Beliau tidak melihat seorang selebriti, tidak melihat seorang legenda seni. Yang beliau lihat hanyalah seorang wanita yang dikhianati. Seorang istri yang terlalu lama menanggung luka dalam diam. Seorang manusia yang akhirnya terpaksa memilih antara kehancuran dalam senyap atau keberanian untuk bersuara walau seluruh Malaysia akan mendengarnya. Dan hari itu, di bilik kecil TV3, dengan tangan masih menggeletar dan hati masih retak, beliau memilih untuk bersuara. Perkahwinan fikiran seperti keamanan. Selama bertahun-tahun, perkahwinan Ogi Ahmad Daud sering menjadi contoh yang dipandang tinggi oleh ramai. Dalam kalangan rakan-rakan industri, mereka dikenali sebagai pasangan yang cukup memahami dunia seni. Dua insan yang pernah hidup dalam seni yang sama dan akhirnya menemui tempat berteduh antara satu sama lain. Dalam majlis-majlis anugerah, mereka sering hadir berdua, bukan sebagai selebriti yang ingin dipandang, tetapi suami istri yang kelihatan saling memberi kekuatan. Ada sesuatu pada cara memegang tangan Ogi ketika melintasi karpet merah, seolah-olah ingin berkata, apapun yang berlaku di luar, kita ada satu sama lain. Di rumah, Ogi sering mengingati detik-detik kecil yang menjadi pelengkap bahagia mereka. Sarapan yang dimasak sederhana tetapi penuh gelak tawa, malam-malam tenang di ruang tamu sambil menonton drama lama yang pernah mereka berdua lakonkan suatu ketika dahulu, dan perbualan panjang tentang dunia seni yang tidak pernah habis diceritakan. Ada masa-masa di mana Ogi merasakan hidupnya benar-benar tenang. Suaminya duduk di sudut sofa dengan secawan panas, sementara beliau membaca skrip baharu sambil meminta pendapat lelaki itu tentang dialog atau gerak lakon tertentu. Keluarga mereka kelihatan solid, tidak sempurna, tetapi cukup utuh untuk membuat orang luar mengagumi keakraban itu. Namun di sebalik senyuman depan kamera, kedua-duanya memikul tekanan yang tidak sedikit. Dunia hiburan bukan sekadar glamour dan penonton. Ia penuh dengan jadwal yang ditetapkan, persaingan yang tidak nampak, serta tanggung jawab besar yang sering mencuri masa untuk diri sendiri. Ada hari-hari suaminya pulang dengan wajah letih selepas penggambaran yang panjang, dan Ogi pula terpaksa bangun awal untuk program pagi tanpa sempat berbual lama. Mereka cuba menyusun hidup sebaik mungkin, cuba mengimbangi kerjaya dan perkahwinan, tetapi dunia seni kadangkala lebih sukar daripada yang mereka sangka. Walaupun begitu, bagi Ogi, setiap kepenatan itu terasa berbaloi, kerana beliau percaya suaminya adalah seseorang yang berjalan seiring dengannya. Ketika industri hiburan menjadi terlalu bising, rumah mereka adalah tempat sunyi yang mengubat. Ketika netizen mengkritik atau gosip mula bertiup, mereka sering duduk bersama, mendengar luahan masing-masing, dan meyakinkan diri bahawa badai itu akan berlalu. Kita kuat selagi kita bersama, suaminya pernah berkata, dan Ogi percaya sepenuh hati. Hubungan mereka seperti potret keluarga yang indah. Foto-foto percutian, sambutan ulang tahun kecil-kecilan, kunjungan ke rumah keluarga, semuanya terpampang di dinding ruang tamu. Para peminat sering menganggap mereka contoh pasangan seni yang matang, stabil, dan mampu bertahan, walaupun industri penuh godaan. Tidak sedikit yang berkata, kalau Ogi pun boleh mempertahankan rumah tangga dalam dunia seni, mungkin cinta benar-benar masih wujud. Itulah yang menjadikan segala yang berlaku kini lebih menyakitkan. Kerana sebelum badai itu tiba, ada masa panjang dalam hidup Ogi di mana beliau yakin keluarganya tidak mungkin goyah.
ketenangan itu pernah wujud, dan ia nyata. Ia hidup dalam ingatannya, sebagai kontras yang tajam dengan luka yang kini memamah perlahan-lahan hati seorang wanita yang dulu percaya bahwa dunia mereka tidak akan pernah berulang. Detik ragu, tanda kecil tapi sejuk. Segalanya bermula dengan perkara-perkara kecil. Begitu kecil hingga Ogi sendiri terasa bersalah kerana memikirkan yang bukan-bukan. Namun seperti serpihan ais halus yang menempel di kulit, semakin lama penjelasan semakin tajam dan menggigit. Perubahan pertama muncul mengikut jadual kerja suaminya. Jika dulu lelaki itu pulang hampir setiap malam sebelum jam separuh, kini alasan penggambaran lewat menjadi semakin kerap. Ada malam di mana suaminya tidak pulang langsung, menghantar mesej ringkas sekitar jam 1 pagi. "Abang habis lambat. Tidurlah dulu." Ayatnya nampak biasa, tetapi nada itu jadi tidak sama seperti dulu. Terlalu dingin, terlalu jauh, terlalu tidak peduli. Lama-kelamaan, ada juga panggilan telefon yang dijawab separuh berbisik. Jika Ogi melintas di ruang tamu, suaminya akan segera bangun, melangkah ke dapur, atau ke beranda luar, seolah-olah suara di hujung sana bukan sesuatu yang boleh didengari oleh telinga istri. Pernah sekali, pada pukul 2 pagi, telefon suaminya berdering. Nada dering itu memecahkan kesunyian malam, dan sebelum Ogi sempat bangun dari katil, suaminya telah menyambar telefon itu dan melangkah keluar dari bilik dengan langkah yang sangat tergesa-gesa. Pintu ditutup perlahan-lahan, tetapi cukup untuk membuatkan hati Ogi terasa sesuatu yang sedang disembunyikan. Namun Ogi tetap memujuk dirinya. Mungkin dia penat. Mungkin projek baru ini memang berat. Beliau terus mengutarakan alasan itu dalam kepala, seolah-olah ia adalah doa yang boleh menenangkan resah yang semakin menggembirakan dalam dada. Tetapi resah itu tidak hilang, malah ia membesar. Ada satu petang yang tidak pernah Ogi lupakan. Mereka sedang duduk di meja makan, tetapi suasana senyap sunyi, bukan kerana mereka tidak mahu bercakap, tetapi kerana suaminya lebih banyak memandang telefon daripada memandang wajahnya. Jari lelaki itu bergerak pantas di atas skrin, bibirnya terangkat sedikit dalam senyuman kecil yang tidak pernah ditujukan kepada Ogi sejak kebelakangan ini. Dan ketika beliau bertanya, "Siapa tu?" suaminya hanya menjawab pendek, "Kerja." Dua suku kata yang melukakan, kerana nada suaminya bukan nada seseorang yang sedang menjawab soalan istrinya, tetapi ada seseorang yang cuba menutup pintu yang tidak sepatutnya dibuka. Perubahan paling ketara ialah mata suaminya. Dulu, setiap kali pulang kerja, lelaki itu akan memandang Ogi dengan lembut, walaupun letih. Namun kini, mata itu sering mengelak. Seolah-olah ada sesuatu yang disorok di balik kelopak, sesuatu yang berat, gelap, dan tidak terdedah. Ada ketika, suaminya pulang dengan wajah keliru, seakan-akan memikirkan sesuatu atau seseorang yang bukan Ogi. Dan setiap kali itu berlaku, dada Ogi terasa seperti ditarik perlahan-lahan oleh tangan yang tidak kelihatan. Beliau mula menyedari suaminya semakin menjaga teleponnya dengan teliti. Jika dulu telefon memberi jawapan, di atas meja makan, di meja solek, di sofa, kini ia sentiasa berada di dalam poket atau digenggam erat. Kata laluan ditukar, notifikasi disenyapkan. Skrin sentiasa diletakkan menghadap ke bawah. Setiap kali ia berbunyi, suaminya akan berpaling, seolah-olah bunyi itu memanggilnya lebih kuat daripada mana-mana suara di rumah. Pada satu malam yang sunyi, ketika suaminya terlena di sofa dan telefon itu terjatuh dari genggaman, Ogi teragak-agak untuk menyentuhnya. Jari-jarinya hanya berada dalam beberapa sentimeter dari skrin hitam itu, tetapi beliau menahan diri. Bukan kerana takut apa yang akan ditemuinya, tetapi kerana beliau takut kesakitan yang menunggu. Kadangkala kebenaran bukan sesuatu yang perlu dicari, ia datang sendiri,
pada masa yang paling kita tidak sanggup menerimanya. Seiring hari berlalu, rasa curiga itu bukan lagi sekadar bayangan. Ia menjadi seperti kehadiran kedua dalam rumah. Duduk di ruang tamu, berdiri di dapur, berlegar-legar di antara mereka. Walaupun Ogi cuba menutup mata, cuba menutup telinga, cuba menutup hati, sesuatu dalam dirinya semakin berbisik. Ada yang tidak kena. Dan setiap malam, ketika duduk di tepi katil dengan lampu meja yang redup, Ogi merasakan nadi suaminya yang kian jauh. Bukan di luar pintu, tetapi jauh dalam tempat yang dulu penuh cinta, dan kini semakin dipenuhi rahasia. Kebenaran terbongkar, tumpuan paling keras. Segalanya meledak pada satu petang yang kelihatan biasa. Langit mendung, angin malas berhembus, dan rumah sunyi seperti sedang menahan nafas. Ogi baru pulang dari rakaman ketika beliau melihat sesuatu yang tidak sepatutnya berada di atas meja makan. Telepon suaminya terbuka, tanpa dilindungi kata laluan. Seolah-olah Tuhan sendiri menolak kebenaran itu ke depan matanya. Skrin menyala. Sebuah gambar terpampang jelas. Suaminya, lelaki yang selama ini beliau lindungi, percaya, dan mempertahankan, berdiri terlalu rapat dengan seorang wanita muda. Tangan lelaki itu berada di pinggang wanita tersebut, dan senyuman mereka bukan senyuman dua rakan bekerja. Ia adalah senyuman dua insan yang berkongsi sesuatu yang sepatutnya tidak wujud. Dulu, hanya firasat. Kini, bukti itu hidup, bergerak, menyentap seluruh jiwanya. Dada Ogi terasa kosong seketika. Nafasnya tersekat. Telinga berdengung. Dunia sekeliling tampak jauh, kabur, seolah-olah beliau tiba-tiba berada di dasar laut yang gelap dan cerah. Jari-jarinya yang memegang telepon terketar tanpa mampu dikawal. Beliau menolak skrin, melihat message-message berikutnya. Rindu, tak sabar jumpa lagi. Jangan risau, istri abang tak curiga. Ayat terakhir itu memotong perutnya seperti bilah nipis. Beliau tidak menangis, tidak menjerit, tidak bertanya. Dalam beberapa detik yang membisu, seluruh dirinya runtuh dalam diam, runtuhan yang tidak berbunyi, tetapi meninggalkan debu yang menyesakkan dada. Ketika suaminya pulang, dia terhenti di ambang pintu, melihat wajah Ogi yang pucat bagai kain basah. Ogi tidak mengangkat suara. Beliau hanya mengangkat telepon itu, memaparkan gambar tersebut tanpa sepatah kata. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada apapun. Wajah suaminya berubah. Pertama terkejut, kemudian cemas, lalu bingung. Ini tak seperti yang awak fikir. Dia gagap. Ayat yang paling lemah, paling klise, paling tidak berguna pada saat kebenaran sudah pun terdedah. Ogi berdiri perlahan. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Tetapi matanya berkaca dengan kekuatan yang sukar dijelaskan. Kalau begitu, suaranya serak. Beritahu saya apa yang patut saya fikirkan. Suaminya mengusap wajah, berjalan gelisah ke kiri dan kanan, mencari alasan yang tidak wujud. Kadangkala dia membuka mulut mahu menjelaskan, kemudian terdiam. Kadangkala dia cuba menafikan, tetapi pandangannya gugur sebelum kata-kata sempat keluar. Dan akhirnya, lelaki itu hanya berdiri kaku, seperti seseorang yang terperangkap dalam kedustaan sendiri. Ada saat-saat janggal, panjang, membungkam, hanya bunyi kipas siling yang berputar, memecahkan keheningan yang tebal. Dalam sunyi itu, Ogi merasakan seluruh hidupnya baru saja berubah arah. Wanita muda dalam gambar itu tiba-tiba muncul dalam pikiran. Wajah yang tidak pernah beliau lihat, tetapi kini menjadi bayang-bayang yang akan menghantui setiap sudut rumah ini. Suaminya coba mendekat, tetapi Ogi mengangkat tangan, meminta jarang. "Cukup," katanya perlahan, tetapi nada itu lebih tajam daripada jeritan. Ada sesuatu yang hancur dalam diri beliau, sesuatu yang tidak akan kembali seperti sedia kala. Dan itu adalah saat klimaks. Ketika Ogi mengangkat kepalanya, memandang tepat ke depan, bukan ke suaminya, bukan ke skrin telepon, tetapi ke kebenaran.
Wajah beliau tidak marah, tidak meraung, tetapi penuh kesedaran yang tenang dan menakutkan. Hari ini, saya melihat semuanya. Seketika itu, seluruh Malaysia seolah-olah sedang berdiri di pintu rumah tersebut, menyaksikan seorang wanita yang selama ini tabah akhirnya berdiri, menghadap badai tanpa lagi menunduk. Ogi memutuskan bersuara. Malaysia terkejut. Selepas malam penuh kebenaran itu, rumah Ogi terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Suaminya bergerak seperti bayang-bayang tanpa arah, sementara Ogi duduk lama di ruang tamu, pegang teleponnya dengan fikiran yang seperti retak seribu. Selama beberapa jam, beliau tidak berkata apa-apa, hanya memandang gelap di luar jendela, cuba mencari kekuatan yang sejak dulu selalu ada, tetapi kini tersembunyi di balik luka yang baru terbuka. Namun Ogi bukan wanita yang mudah tunduk. Beliau bukan selebriti yang hidup dengan gosip. Beliau adalah Ogi Ahmad Daud, seorang legenda yang terkenal kerana ketegasan, kejujuran, dan keberanian berkata benar, walaupun dunia tidak bersedia mendengar. Dan pada pagi itu, Malaysia benar-benar tidak bersedia. Tanpa sebarang pengumuman, tanpa sebarang penerbitan, sila buka telefon dan tekan butang live. Dalam beberapa saat, wajahnya memenuhi skrin, pucat, penat, tetapi matanya jernih dan tegas. Tiada solekan, tiada pencahayaan indah, tiada skrip. Hanya beliau dan kenyataan yang perlu disampaikan. Ribuan penonton masuk dalam beberapa menit, kemudian puluhan ribu. Komen bergerak laju. Semua menanti kata-kata yang akan keluar dari mulut seorang wanita yang selama ini tidak pernah menipu penontonnya. Suara Ogi bergetar sedikit, namun tetap jelas. Saya tidak mahu lagi berdiam diri. Saya telah membuktikan bahawa suami saya ada orang ketiga. Tiada musik dramatik. Tiada air mata yang sengaja ditahan. Hanya ketulusan yang tepat kepada jantung sesiapa yang menontonnya. Dalam Malaysia yang penuh skandal artis, ramai pernah bersuara. Tetapi tidak pernah ada sesiapa yang bersuara seperti ini, dengan keberanian yang begitu tenang dan jujur. Setiap perkataan Ogi menjadi getaran kuat, memecahkan dinding privasi yang selama ini beliau cuba pertahankan. Beliau tidak menyebut nama wanita itu, tidak menuduh melulu, tidak memburukkan sesiapa. Beliau hanya berkata, "Saya tidak sangka. Saya ditipu selama ini, dan saya tidak mahu wanita lain melalui perkara yang sama." Seketika, media sosial meletup. Portal hiburan berlumba-lumba memuatkan berita. Ogi Ahmad Daud bongkar kecurangan suami. Legendaris seni Malaysia pecah kesunyian. Siapa wanita misteri itu? Rakan-rakan artis turut memberi reaksi. Ada yang terkejut, ada yang menitipkan sokongan, ada yang memuji keberaniannya. Dalam dunia seni yang sering diliputi kepura-puraan, tindakan Ogi terasa seperti tamparan kuat yang membuatkan semua orang tersedar bahawa di sebalik lampu studio dan karpet merah, selebriti juga manusia yang mampu terluka sedalam-dalamnya. Klip live stream itu tersebar ke semua platform, TikTok, Facebook, YouTube, WhatsApp grup keluarga, grup pejabat, hingga grup surau. Setiap orang mempunyai pendapat sendiri. Ada yang marah, ada yang simpati, ada yang tak percaya, tetapi semua sepakat bahawa keberanian Ogi adalah sesuatu yang jarang dilihat. Yang membuat gegaran itu lebih besar ialah reputasi Ogi sendiri. Beliau tidak pernah berselindung, tidak pernah berpura-pura. Dalam dunia hiburan, Ogi terkenal sebagai wanita yang, kalau salah, dia kata salah. Kalau benar, dia kata benar. Maka apabila beliau memilih untuk bersuara, Malaysia tahu beliau tidak akan membuka mulut jika tidak benar-benar pasti. Dalam masa kurang 24 jam, topik itu menjadi trending di seluruh negara. Telefon wartawan tidak berhenti berbunyi. Pintu rumah Ogi diketuk oleh kru TV. Setiap portal berita cuba mendapatkan kenyataan rasmi. Dan di tengah semua kekecohan itu, Ogi berdiri teguh, walaupun hatinya masih berdarah. Beliau menutup siaran langsung dengan hanya satu ayat. "Saya tidak kuat, tetapi saya tidak boleh terus menipu diri saya
Ayat itu bergema jauh lebih kuat daripada jeritan kerana ia datang daripada seorang wanita yang sudah cukup lama memendam, cukup lama menahan, dan akhirnya memilih kebenaran walaupun seluruh Malaysia sedang memandang. Mengeksploitasi mood Ogi, sakit, marah, sejuk, dan kosong. Selepas segala yang terdedah, rumah yang pernah menjadi tempat berlindung kini terasa seperti gua kosong yang memerangkap gemah hatinya sendiri. Setiap sudut menyimpan kenangan lama, dan setiap kenangan itu kini berubah menjadi duri halus yang menusuk diam-diam. Malam itu, ketika seluruh Malaysia sibuk bercakap tentang pengakuannya, Ogi duduk sendirian di ruang tamu. Lampu tidak dinyalakan, hanya sinar samar dari jalan menembusi masuk melalui tingkap. Dalam kegelapan itu, beliau mendengar bunyi radio lama di sudut bilik. Radio yang suaminya hadiahkan pada ulang tahun perkahwinan mereka suatu masa dahulu. Entah mengapa, radio itu tiba-tiba menyala perlahan, memainkan lagu klasik yang pernah mereka dengarkan bersama. Lagu itu, lagu yang suaminya pernah dendangkan sambil memegang tangan beliau. Kini, melodi yang dulu membawa senyuman itu berubah menjadi belati yang perlahan-lahan menghiris perasaan. Ogi menutup mata, nafasnya bergetar. Ada sesuatu yang pedih di dada. Pedih yang bukan sekadar pengkhianatan, tetapi kehilangan kepercayaan yang dibina bertahun-tahun. Dia bangun perlahan, dan ketika melangkah ke dapur, matanya terpandang sesuatu di kerusi. Sehelai kain selendang lama milik suaminya. Kain itu masih berbau harum yang biasa lelaki itu pakai. Bau itu pernah membuatnya merasa aman. Pernah menjadi tanda kehadiran seseorang yang beliau anggap teman seumur hidup. Kini, bau itu mudah mual, bukan kerana kebencian, tetapi kededihan yang terlalu berat untuk ditanggung. Dia mengambil kain itu, meremas perlahan, kemudian meletakkannya kembali. Tangannya menggigil seolah-olah kain itu membawa ribuan memori yang berat seperti batu. Ada ketika beliau ingin memaafkan, bukan kerana suaminya layak diberi peluang, tetapi kerana Ogi sudah terlalu penat, terlalu letih berperang dengan hatinya sendiri. Namun setiap kali wajah wanita dalam gambar itu hadir dalam fikiran, dada Ogi mengeras. Maaf terasa mustahil, benar terasa hancur, dan masa lalu terasa seperti bayangan yang kejam. Di meja makan, masih ada 2 pinggan yang belum disimpan. Bekas makan malam beberapa hari sebelum segalanya meledak. Hidangan itu sederhana, sama seperti malam-malam tenang mereka dulu. Ogi memandang kerusi suaminya, kosong, dingin, dan menjauh. Berapa lama dia duduk di sini sambil menghilangkan segalanya? Soalan itu berputar dalam fikiran, membuatkan hatinya semakin berat. Beliau teringat bagaimana suaminya pernah memuji masakannya, pernah menunggu di pintu setiap kali beliau pulang daripada penggambaran, pernah memandangnya dengan mata yang penuh kasih. Atau, adakah semua itu hanya tinggal sisa yang pudar? Dalam diam, Ogi merasakan dunia dalam dirinya mula retak. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang beliau rasakan. Ia bukan sekadar marah, bukan sekadar kecewa. Ia adalah campuran aneh antara kosong, beku, dan terlalu sedar. Cepat menjerit, tetapi suara itu tersekat. Mau menangis, tetapi air mata seakan enggan jatuh, seolah-olah tubuhnya terlalu letih untuk meluahkan apapun. Beliau ingin menyimpan semua ini sendiri, tetapi kebenaran terlalu pedih untuk dipikul sendiri. Dia ingin diam, tetapi diam hanya membuat luka itu berdarah lebih dalam. Dia ingin maafkan, tetapi hatinya tidak lagi menemui pintu untuk kembali. Dalam kegelapan yang hanya ditemani lagu lama dan kenangan yang berselerak, satu kekosongan menyelubungi Ogi. Kekosongan yang tidak datang dari ketiadaan cinta, tetapi daripada kehilangan sesuatu yang lebih besar. Kepercayaan yang beliau genggam selama puluhan tahun, dan kini pecah tanpa amaran. Orang ketiga, perwatakan tidak nampak, tetapi menghantui. Dalam setiap kisah pengkhianatan,
Selalu ada satu watak yang tidak muncul di pentas utama, tetapi bayangnya memanjang di setiap dinding. Dan bagi Ogi, bayang itu kini mengikuti beliau kemana-mana. Wanita itu tidak pernah diperkenalkan, tidak pernah berdiri di depan kamera, tidak pernah mengeluarkan perkataan kepada umum. Namun kehadirannya terasa jelas, seperti seseorang yang berdiri di belakang pintu kaca yang berkabus. Ogi tidak ingat wajahnya dengan tepat, hanya sepasang mata yang tertangkap dalam salah satu gambar. Mata muda yang bersinar pelik, bukan kerana cinta, tetapi kerana sesuatu yang lain. Sesuatu yang tajam, berbahaya, dan menghanyutkan. Elaun cahaya dari flash kamera membuat mata itu kelihatan lebih hidup daripada sepatutnya, seolah-olah sedang memandang tepat ke arah Ogi, mencabar, menguji, bertanya diam-diam. Apa lagi yang kau mahu tahu? Dalam telefon suaminya, ada beberapa mesej pendek yang menghantui Ogi malam demi malam. Sampai hati abang buat saya tunggu. Saya rindu suara abang. Jangan lupa janji malam tadi. Tiada nama, tiada emotikon, tiada penjelasan tambahan. Tetapi setiap perkataan itu adalah jarum kecil yang menusuk perlahan-lahan ke dalam kulitnya. Ringkas, minima, tetapi cukup untuk membuatkan seorang istri hilang tidur. Pernah sekali, Ogi terjumpa nota kecil dalam jaket suaminya. Kertas putih kecil dengan hanya satu tulisan tangan halus. Jumpa lagi, 2 perkataan. Namun bunyinya, seolah-olah seseorang sedang berdiri terlalu dekat dengan suaminya, dengan senyuman samar yang hanya dirasai oleh 2 orang. Apa yang lebih menakutkan ialah suara. Dalam satu rakaman suara yang suaminya tidak sengaja terhantar, Ogi mendengar ketawa. Ketawa ringan, muda, lembut, tetapi penuh sesuatu yang sukar dijelaskan. Tiada dialog panjang, tiada perbualan bermakna. Hanya ketawa itu, dan ketawa itu berulang di kepala seperti gema dalam sebuah ruangan besar, setiap kali beliau memejam mata. Ia bukan ketawa yang jahat, tetapi ketawa yang terlalu bebas, terlalu selesa, seolah-olah wanita itu sudah lama berada dalam zon yang sepatutnya hanya dimiliki seorang istri. Yang membuat semuanya lebih menghantui ialah hakikat bahawa wanita itu tidak pernah muncul secara terang-terangan. Tiada gambar penuh wajah, tiada video, tiada nama dalam mesej, tiada profil media sosial yang jelas. Hanya serpihan, mata, senyuman samar, suara ketawa pendek, dan mesej yang terlalu ringkas untuk ditafsir, tetapi terlalu kuat untuk diabaikan. Setiap serpihan itu disatukan oleh satu rasa yang tebal dan menghimpit. Rasa bahawa seseorang sedang berdiri di belakang tirai. Memerhati cerita ini terbentang dengan tenang tanpa rasa bersalah. Kadang-kadang merasakan seolah-olah wanita itu berada di suatu sudut rumah yang gelap, bukan secara fizikal, tetapi sebagai bayang psikologi yang menunggu, memantau, atau mungkin menikmati kehancuran perlahan-lahan yang sedang berlaku. Ada saat-saat beliau terhenti di tengah ruang tamu, memandang kerusi kosong yang entah terasa seolah-olah baru sahaja diduduki seseorang. Identitinya tetap misteri, peranannya tidak pernah dijelaskan, namun pengaruhnya merayap, meresap ke setiap celah yang retak dalam rumah tangga Ogi. Dan pada akhirnya, apa yang paling menakutkan bukanlah siapa wanita itu, tetapi bagaimana seseorang yang tidak pernah muncul di depan mata boleh membawa ribut, seperti dalam hidup Ogi. Perkahwinan Entuduh yang rosak membuka banyak misteri. Sejak hari pengakuan itu, rumah Ogi berubah menjadi ruang yang asing, tempat yang masih mempunyai perabot, masih mempunyai bau masakan lama, tetapi kehilangan jiwa yang pernah menghidupkannya. Ada waktu-waktu tertentu, rumah itu terasa seperti berhenti bernafas. Dinding-dindingnya memantulkan sunyi yang terlalu tebal, terlalu padat, seolah-olah setiap sudut menyimpan soalan tanpa jawaban. Suaminya masih berada di bawah bumbung yang sama beberapa hari pertama, tetapi kehadirannya seperti samar. Langkahnya perlahan, suaranya hampir tidak terdengar. Pintu bilik sering ditutup lebih lama daripada biasa,
dan bunyi pintu itu apabila ditarik perlahan memberi gema yang menusuk dalam, seperti tanda retak yang tidak boleh dibaiki. Pada waktu malam, ketika seluruh negara masih sibuk bercakap tentang pengakuan Ogi, dalam rumah itu hanya ada bunyi kipas siling yang berputar perlahan dan bunyi jam dinding yang terus berdetak, memecah malam dengan irama yang dingin. Tiada kata-kata antara mereka. Tiada penjelasan. Tiada usaha membaiki segala yang hancur. Yang ada hanya diam yang panjang, berat dan menyakitkan. Ogi sendiri tidak pernah benar-benar tidur. Kadang-kadang beliau duduk di hujung katil sehingga subuh, memeluk lutut, memandang keluaran tingkap yang gelap. Ada kalanya beliau berjalan ke ruang tamu, menyalakan lampu kecil, kemudian mematikannya kembali, seolah-olah cahaya itu tidak mampu menyentuh kegelapan dalam hatinya. Beberapa malam, suaminya pulang lewat, dan bunyi pintu utama ditutup perlahan-lahan membuatkan Ogi tersentak, bukan kerana takut, tetapi kerana pasti lelaki itu keluar untuk mencari ketenangan, atau mungkin pergi menghadap seseorang yang lain. Namun beliau tidak bertanya, bukan kerana tidak peduli, tetapi kerana jawapan yang mungkin lebih menyakitkan daripada diam. Di luar rumah, dunia terus bergolak. Ada wartawan yang menunggu di depan pagar. Ada jiran yang hanya melihat dari jauh, cuba membaca riak wajah Ogi setiap kali beliau mengeluarkan surat. Ada rakan-rakan artis yang menghantar mesej sokongan, tetapi Ogi tidak membalas semua, bukan kerana sombong, tetapi kerana beliau belum bersedia untuk mengulang kisah yang sudah pun mengguris hatinya. Yang lebih mengganggu adalah aliran mesej yang beliau terima daripada orang yang tidak dikenali. Kami sokong Puan, kuatkan hati. Ini baru permulaan. Dan yang paling menggembirakan, ada banyak benda yang Puan belum tahu. Ayat itu muncul lebih daripada sekali, daripada nombor yang berbeza. Setiap kali membaca, tangan Ogi seakan membukukan. Lebih banyak, apa lagi yang tersembunyi? Sejak bila? Dengan siapa? Berapa lama? Namun tiada siapa yang benar-benar menjelaskan. Semua hanya memberi isyarat sama, seolah-olah di balik pengkhianatan itu masih ada lapisan lain yang belum terungkap. Di rumah, suaminya berjalan seperti orang asing. Duduk sebentar, bangun, membuka tingkap, menutupnya kembali. Setiap gerak-gerinya seperti sedang memikirkan sesuatu yang tidak diucapkan. Ada masa-masa di mana beliau seperti ingin bercakap, tetapi suara itu terhenti di kerongkong. Hubungan mereka kini tergantung di udara. Tidak putus sepenuhnya, tidak bersambung, hanya melayang. Seperti helaian kertas yang tidak jatuh, tetapi juga tidak naik, ditiup angin yang tidak jelas arahnya. Ogi tidak mengusirnya keluar. Suaminya tidak memohon untuk tinggal. Mereka hanya hidup dalam dua ruang berbeza, dipisahkan oleh jarak yang tidak dilihat, tetapi dirasai setiap saat. Dan di tengah semua itu, Ogi terus memegang dirinya agar tetap teguh, walaupun hatinya retak seperti kaca tipis. Beliau tidak tahu apa yang menanti di hadapan, sama ada kejujuran, permohonan maaf, lebih banyak rahasia, atau mungkin lebih banyak kesunyian. Yang jelas hanyalah satu. Story ini belum selesai. Dan di balik pintu rumah yang kini separuh terbuka, dunia seolah-olah menunggu bab seterusnya. Dalam menahan nafas, dalam kesuraman, dan dalam perasaan dingin seperti angin malam hujan yang masih enggan pergi. Pada senja yang lembut, ketika langit mula berubah warna daripada jingga ke ungu, Ogi duduk seorang diri di anjung rumah. Angin petang mengusap perlahan rambutnya, membawa bersama bau tanah basah, dan kenangan yang terlalu berat untuk diletakkan di mana-mana. Di atas pangkuannya terletak cincin perkahwinannya, cincin yang sudah beliau tanggalkan beberapa hari lalu, tetapi masih belum disimpan, seolah-olah ia menunggu keputusan yang belum mampu dilafazkan. Jari Ogi menyentuh cincin itu perlahan-lahan, bukan sebagai lambang cinta, tetapi sebagai simbol sesuatu yang pernah utuh
dan kini retak tanpa bunyi. Cahaya matahari terakhir hari itu jatuh tepat ke wajahnya, menerangi hanya separuh bahagiannya. Separuh yang masih kuat, masih berdiri, masih cuba bertahan. Dan separuh lagi yang tenggelam dalam bayang, menyimpan luka yang tidak terpandang. Di ruangan senyap itu, semua kemungkinan seolah-olah bernafas bersama angin. Adakah beliau akan memaafkan? Adakah beliau akan melangkah pergi? Atau adakah antara dua dunia itu beliau akan menemui sesuatu yang baru? Sesuatu yang belum pernah dipertimbangkan, tetapi kini mengetuk perlahan-lahan dari dalam? Tiada jawaban. Tiada petunjuk. Hanya bunyi burung petang yang terbang pulang, dan suara hati Ogi yang bergema dalam dirinya sendiri, memantul dari dinding anjung yang sepi. Beliau memejam mata seketika, merasakan dingin logam cincin itu, merasakan denyut perlahan dari nadi yang masih cuba mencari arah. Dan dalam cahaya senja yang semakin pudar, bayang tubuhnya jatuh panjang ke lantai anjung, bergetar halus seperti seseorang yang berdiri di amidst a great sangat hesitation. Hesitation between forgiving and letting go. Tiada siapa tahu ke mana langkah Ogi akan menuju. Tiada siapa tahu apa yang akan terbuka di halaman seterusnya. Hanya ada image seorang wanita yang duduk antara cahaya dan bayangan, memegang masa lalu di satu tangan, dan kekosongan masa depan yang samar-samar di tangan yang lain. Dan mungkin, kadang-kadang kebenaran tidak menghancurkan sebuah perkahwinan. Ia hanya membuat hati akhirnya menyadari apa yang ia endured dalam diam.